Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Maui. Dan this year kita incorporate a company, travel agent. Travel agent and services. Kita fokus more on Umrah and Hajj. Wow. Umrah and Hajj, and Alhamdulillah saya dah experience for Umrah for the past 10 years lah, dari berumur 16 tahun. Wah, Dari masya-Allah. berumur 16 tahun dan Alhamdulillah until now. So only now we decided to set up a company lah. So I see. of course the challenge is during circuit breaker ataupun during COVID, a lot of big company tutup. Betul? So this is a good time for a new company, a small company to open up. So dia macam apa tu, economy downturn Yes. So it's time for us to go up Yeah. So Alhamdulillah dah been running, dah ada a few departures since March. Ramadan dah ada, Syawal ada. Then we need to lay down for a while untuk Hajj, pasal kita belum boleh buat Hajj. Kita boleh buat Hajj next year. After 1 year kita in service of this Umrah, baru kita boleh buat Hajj. Oh, diorang ada requirement juga. Kalau Hajj dia ada a lot of requirement. Kita kena submit dengan MUIS, all this kind of thing. Tak boleh pakai P-plate lah. Nak kena after 1 year P-plate dah buang Kira baru. Ustaz bawa rombongan Yes. umrah ni, pergi kat umrah, then you macam jadi tour guide lah. I do tour guide, I do operation. I see. Tapi kita pay in-house ustaz. So Ustaz Husnan is the one that akan ajar manasik dekat Masjid Singapura. I see. That means before kita berangkat ada physical class, ada maybe 4 times 6 times punya class. Buat apa tu? Okay, Sorry, I'm very interested to know about this. Okay, Macam, so dalam manasik ni the 2 hours per session, we will touch on, first and foremost we will touch on fardu ain. I see. Macam mana nak angkat wudu, macam mana nak solat. The basics lah. The basics. Okay. Because ada yang datang tak tahu solat fardu berapa rakaat. So on. see. So kita bukan nak dekat dalam tu, kita bukan nak macam pinpoint siapa yang tak tahu ke siapa tahu. Kita just do it generally. Macam wudu, kerana ada beberapa mazhab. Yes. Kita sampai dekat Mekah nak kena taklid tukar kepada mazhab yang lagi satu, Hanafi. Betul. So kita kena tahu cara dia. Okay. So, Maaf Ustaz, saya minta maaf sebab banyak. tu kita kena belajar. Ada orang mungkin dia cakap, oh tak apa, aku boleh pergi umrah, aku boleh book macam biasa. Kan, pergi Agoda, pergi booking.com, boleh book. Boleh? Boleh. Memang I saw a lot of people buat macam gitu, because they can always go to the airline punya official website. They can always book from the airline punya official website. They can go to Agoda or booking.com to book the hotel. Sampai sana, airport sana semua ada kasih macam transportation based service, kereta, all this kind of thing. So it's very easy. Okay. It's very easy. But what you don't get is personalized ibadah. What do I mean by personalized ibadah? You pergi sana, you tahu apa nak buat, Alhamdulillah. Okay. You continue what you are doing. Okay. But if let's say you tak tahu cara dia, See. nak kadang-kadang first thing foremost, kalau orang yang nak pergi sendiri, I tanya dia satu je. Tahu tak solat jamak tu apa? Saya tak tahu Ustaz. Solat jamak tu adalah kita membawa 2 solat dalam satu. Macam example Zuhur Asar, Maghrib Isyak, kita boleh jamakkan. Pasal kita ni musafir. Allah berikan kita keringanan untuk orang musafir ni untuk cantumkan solat, waktu solat. I see. So kadang-kadang orang cakap, solat jamak aku tu Zuhur Asar Maghrib Isyak subuh je. Tapi kita kena tahu perkara ni pasal apa? Pasal kita ni nak musafir, kita nak keluar. Some of kita punya flight punya schedule in conjunction of these two
Waktu solat. I see. So ya. kita akan termiss. Okay. So kita kena tahu macam mana nak takdimkan dia, macam mana nak takhirkan dia, boleh tamam ke, boleh kasar ke. So all these term kita kena datang kursus untuk belajar. Ya. I have my weekly punya manasik punya perkongsian. I don't call it as kursus, but I call it as perkongsian. That means I will point out all the important details macam solat jamaah, all this kind of thing. I will share. I see. So it's every Thursday night 8 to 9 PM, just 1 hour. So alhamdulillah ada dekat as of now ada 30 plus people. See. From the last batch dengan this batch, they move on lah. They move on, they continue. But it's the same thing, cuma they continue. It's a refresher Yeah, lah. it's a refresher for them. So dalam kita punya in-house punya manasik ni, some of kita punya jemaah might feel very bored pasal apa tahu? Alamak, pasal wudu, pasal solat jenazah, mungkin diorang nak tahu. Pasal solat jamak diorang nak tahu. Kita punya bab umrah tu is at the 3rd or the 4th punya class. I see. The first 2-3 tu is more on kita punya ibadah. So they ask me, cakap, Ustaz tak boleh terus masuk cakap pasal tawaf ke? Terus masuk cakap pasal sa'i ke? Kenapa tak gitu? Saya cakap satu, tawaf, sa'i, ibadah yang dinamakan umrah tu, kita guide, kita bawa. That means saya dekat depan, saya baca, you all ikut. Ikut. Saya cakap, okay, lepas ni kita akan semayang sunat tawaf. You all semayang. Tapi semayang tu, solat tu, saya tak boleh lead. Maksudnya bukan saya tak boleh jadi imam. Maksudnya saya tak boleh cakap, okay, lepas ni rukuk kena baca subhanallahil azim. Saya tak boleh buat gitu. Betul. So you yourself need to know. Because why? Majority of those yang datang untuk nak terbuka hati untuk nak buat ibadah umrah ni, diorang tak tahu solat. Jadi kalau kita ni yang tahu solat, terbuka hati untuk pergi umrah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ni tak tahu solat, jadi jangan takut. Ada orang dia sampai cakap, alamak, saya ni belum pandai ya Ustaz. Zaki, saya ni belum tahulah pasal ni. Jangan tunggu tahu, jangan tunggu pandai. Awak kalau tunggu tahu, tunggu pandai, malaikat maut dia tak akan datang. Awak dah pandai solat ke belum Awak dah tahu solat? Tak ada. Dia kalau nak angkat, dia angkat. Dia kalau nak tarik, dia tarik. So this thing we need to emphasize on ourselves. Dah ada terlintas dalam hati. This is not I'm talking about macam because I'm having a business apa semua. I'm talking based on experience. Betul. Ramai yang datang yang cakap, "Alamak, saya belum ada saya belum pandai lagi lah mengaji. Saya belum pandai lagi lah solat apa ni semua." Datang kursus dulu. Kursus tak kena bayar. Kursus kat masjid tak payah bayar. Datang je dulu. Awak tak nak pergi pun tak apa. Kita nak awak datang. Kita rasa apa tahu, kalau awak datang masjid, awak duduk untuk kursus, kita dah happy. Nantilah lepas tahun ke, lepas beberapa tahun baru, okay, Zaki, saya rasa saya dah nak pergi. Silakan. Dia bukan macam awak datang je mesti pergi. No, it's not like that. So sekarang punya konsep orang macam gitu. That's the misconception masyarakat kita. Misconception. Betul. But maybe ada certain travel agent yang dorang ada kelas hanya untuk keberangkatan. Yes. So kita tak boleh salahkan juga. Yalah. Pasal takkan dorang nak bikin throughout the whole year, bikin dekat masjid, nak kena bayar rental, all this kind of thing. This is all overhead kan. In term of business, this is overhead. Nak kena bayar masjid, nak kena bayar ustaz apa semua. Tapi kalau ada agensi yang buat macam gitu, or you feel that boleh tak saya duduk je, maybe you ada 4 session tapi saya nak duduk je, I'm sure agency will not say, jangan, awak tak boleh tu, awak tak register, tak bayar deposit kan, tak bayar deposit tak boleh datang. I'm sure, alhamdulillah, agensi-agensi kat Singapura ni dorang open. Diorang memberi peluang kepada anda semua untuk mendengar. So this is important lah. Kita nak dengar dulu. Dia macam tak kenal, tak cinta kan. So you kena datang dulu. You kena datang dulu. So the current climate sekarang kita sekarang berada dalam keadaan post pandemic condition kita tahu sedia maklum, barang-barang semua harga naik, barang-barang perkhidmatan semua naik. Kita tahu harga package umrah dah naik. Correct. Package haji dah naik how do you, bagi orang yang ada that common sense lah, everything is simply, we know that kenaikan harga disebabkan the recovery from that setahun 2 tahun, the period of time where business was bad. The rate of the tourism rate is very low and everything lah, all that. Tapi bagaimana pula dengan
sesetengah masyarakat kita ni, orang-orang kita ni yang refuse to understand kenapa ada kenaikan harga to the extent yang macam menyalahkan all this company-company. Korang sengaja take advantage, naikkan harga 2-3 kali ganda and everything, just take advantage. Sekarang tentang dah buka. How do you actually counter that? Okay. Actually it's not dia bukan start from kita naikkan harga pun. Dia starting dah cakap, nak pergi umrah kena bayar gini mahal Okay. Dia terus press on macam gitu. Dia macam saya tumbuk gitu tau. Nak murah sikit, tunggu meninggal badal murah sikit. badal berapa ratus je kan. Jadi a lot of things dong starting dah cakap, nak pergi ibadah nak kena bayar gini, nak bayar gitu. Correct. So saya cakap sometimes I will be very sarcastic because I say one thing. Cik, kalau Saudi Airline ke ataupun airline yang lain tu atas nama saya, Zaki Alwi Airline, Zaki Alwi Airways, cik, saya kasih cik pergi free cik. Pasal saya punya ini saya kena bayar. Setiap seat tu nak kena dibayar. Zaman dulu you kalau ada certain number of packs, maybe 1-2 pegawai dapat pergi free. Yes. Tu airline punya tu. Sekarang dah tak ada lagi. You pegawai ke, you ustaz ke, you director of the company ke, you key executive ke, tetap you kena bayar for that seat. Tetap you duduk dekat tu, dinamakan you duduk dekat seat, bukan duduk dekat floor. You tetap kena bayar. Kalau duduk kat floor mungkin lain harga lah. Kan saya tak pernah tanya murah pun. sikit duduk kat wing. First class lain, second class lain. Saya pernah bergayuh. Dia ada lain-lain seat, dan lain harga. So kadang-kadang orang-orang ni diorang tak faham. Dia lepas tu diorang tanya kenapa mahal semua. Kita need to factor in 2 major things. Airline dengan hotel. Jadi airline dengan hotel ni, hotel pun sama, bukan hotel Zaki Alwi. Hotel macam dekat Mekah yang selalu kita pakai, Darul Ghufran. Darul Ghufran ni dia terkenal dengan makanan dia. Yes. The best food. So saya kalau bawa jemaah pergi lain hotel, diorang akan complain, makan tak sama dengan Darul Ghufran. So saya dah macam telinga dah macam berbulu tau. Macam alamak, Darul Ghufran ni makan dia kita dah biasa bawa jemaah pergi Darul Ghufran. So or maybe some of the jemaah yang dah pergi Darul Ghufran, dia recommend dengan sahabat handai dia, ahli keluarga dia, yang Darul Ghufran tu bagus, kali kita kasih diorang lain hotel. Okay. Cakap, Ustaz, saya punya kakak ipar punya laki punya suami tu, dia cakap apa? Dia cakap makan best ni, saya tengok teruk je. So sebab tu kita maintain. I see. And we need to maintain. You need to know when there is demand, there's a supply. Of course. Orang mesti jack harga. Habis lepas tu kita nak pergi dalam masa-masa holiday. Yes. Macam November, December. Peak period. Saya bikin package Oktober, tak ada orang nak pergi. Saya kasih bank in, nak ajak pergi Badar, perang Badar pergi tempat pun tak ada orang nak pergi. Diorang more looking forward end of the year. I see. November lepas school holiday. Tapi ini hotel-hotel pula, lepas school holiday, diorang nak jack up the harga. Of course. And another problem is airline pay seat. Semua nak buat that date. Limited lah. And kita dekat Singapore, I think more than 40 to 50 agencies, Muslim agencies, semua buka package. Semua buka package, semua minta seat dengan this company, this airline, that airline. And sekarang pula Qatar susah pasal ada FIFA, ada World Cup. Yes. So dia tak fly into Madinah, dia tak fly into Jeddah. Dia cuma fly to Doha je. So dorang World Cup pun satu lah. So for me, I feel that macam alamak, kita dah selalu pakai Qatar, and the problem come like this. But it's not for long lah kan. Dia after December dah kita boleh back to pakai normal Qatar lah. balik. Cuma some limitation on airline also. So kadang-kadang jemaah ni orang tak faham. Awak dah keluarkan date, awak dah keluarkan harga, so awak tukar-tukar. Kita tukar-tukar bukan kita suka-suka nak tukar-tukar. Pasal kita tukar-tukar, all our arrangement need to change. Jadi kita kena start from zero tau. That means operation kita punya preparation dekat sana pun kena tukar. So each time kita tukar tu bukan suka-suka hati. Kita tukar is either because of price or because of airline punya schedule. Then pasal price pula, kadang-kadang kita tengok this group tak boleh lah. Kita kalau nak add in, nak factor in lagi $500, jemaah will feel. Kan $500 nak add in $700, jemaah will feel. Dia akan rasa perit. And this $500 extra, $600 extra, it's not for us.
bukan kita yang ambil untung. All go to the hotel. Hotel yang naik harga. And harga diorang keluarkan macam terkejut-terkejut tau. Cakap bukan ke last year December, I was discussing my wife, last year December harga lain. So kita estimate last year December tu sama macam this year. I see. So kita dah bikin estimation, kita dah bikin harga semua. Tiba-tiba. Itu pun kita naikkan sikit. Kita ada some exchange rate punya buffer semua. Tapi dia punya harga terus memang lonjak balik sampai nak kena tambah $400-500. Kita pun macam ni dah tak boleh. So we need to change date. Date yang not the peak period. So some of the jemaah memang tak faham lah. But Alhamdulillah, all my jemaah dorang walaupun ada yang tak faham, tapi they are willing to understand and they are willing to listen. I see. Dia ada memang kita pernah face yang terus macam tak apalah, kasih balik saya, saya pay deposit, saya nak pergi lain agent. For me, kalau you buat gitu, Alhamdulillah, silakan. Because at the end of the day, saya tak nak pegang orang punya duit. Betul. Sebab ni semua amanah. Dekat akhirat kita berdosa dah cukup. Betul. Jangan pegang orang punya duit pula. Kan kita pegang orang punya duit, lagi banyak perkara yang kita nak kena dipertanggungjawabkan. Betul. Cakap pasal umrah ni dengan haji. Mesti nak je. Tak, pasal aku memang kita sebagai manusia sebagai orang Islam, kadang-kadang kita pun tergenang bila nak pergi sana. Betul. Pasal banyak orang ceritakan kita, mak bapak kita yang dah pergi. Aku pun agama aku bukan bagus sangat. Jadi bila kadang-kadang aku pun terasa apa ni umrah sebenarnya? What's the purpose? Aku tak tahu dah honestly. What's the difference between haji dengan umrah? Ustaz boleh ceritakan secara ringkas Ustaz, perbandingan umrah dengan haji. Okay, kalau umrah dia punya pantang larang tak lama macam haji. Okay, pantang larang tu ada pantang. Kalau untuk lelaki lah, kita bring in lelaki punya form. Lelaki dia kena pakai two piece, ihram atas dengan bawah, without any benda yang berjahit ataupun pakaian yang berjahit. Komando dulu. Serius lah? Tak boleh pakai, maaf cakap, tak boleh pakai swardalam dan sebagainya. Tapi kalau kita umrah, kita cuma harus melaksanakan tawaf, sa'i, tahlul, gunting rambut. And we are done. Tapi kalau haji, ada a few ritual. Kita nak kena bikin tawaf haji, nak kena bikin sa'i haji, nak kena ada dekat Arafah, nak kena pergi Muzdalifah, nak kena kutip batu, nak kena bikin melontar, baru you habis. So that one approximately about maybe 7 days. Tengok apa haji yang you ambil. Ada ifrat, tamato, ada qiran. Ada apa beza itu? Itu macam berapa lama you pergi haji lah. Berapa lama you pergi pantang larang. Sebab tu semua nak kena belajar. So kalau orang yang nak pergi haji, dia punya course dia ataupun dia kursus dia bukan 4 kali, bukan 3 kali, berminggu-minggu. Berminggu. Pasal dalam masa 2 jam kita tak boleh nak tahu semua. Tak boleh nak tak boleh. Dia kena slowly. Terlalu banyak terlalu banyak untuk kita nak absorb. So this happen kalau orang-orang yang nak pergi last minute. Orang-orang yang mungkin dapat visa last minute. So sebaiknya you ada free time, just ikut je kelas-kelas mana, agensi mana yang ada kursus haji dan umrah. Kita berbual pasal your specialty sekarang umrah ni kan. Sekarang kalau nak pergi umrah ni, JP boleh saya tahu JP range berapa? Kalau sekarang is about 3,009 to 4,005. Okay, that one for 11 days. For 11 days Sekarang dia kalau tu tak termasuk dengan ziarah and everything. Kalau dulu termasuk. Okay. Apa dia termasuk tiket, access, visa. Ni important visa. Kita pasport merah pun nak kena visa ke Ustaz? Saudi visa haji, visa umrah. Visa umrah. Ada visa umrah. Okay. Hotel. Dia bukan macam visa. Transportation. Lagi apa? Kita punya ziarah yang dekat Mekah, Madinah, dan kita punya pegawai is from Singapore. You ambil. I emphasize from Singapore because kenapa? Pasal kalau anything happen dekat immigration Saudi, there's someone to back you up. Over there. Kalau you, I don't want to name a agent memang most of the agent in Singapore, diorang akan jumpakan wakil dekat sana. The mutawif mutawif kat sana. So you pergi, you dah keluar kat bag apa ni semua, baru you jumpa mutawif dekat luar. Tapi kita ada mutawif apa ni semua, tapi there will be one official will be following you. Unless the new package that I buat ni, this one is honeymoon package. Ada honeymoon? Honeymoon package ni tak semestinya orang baru kahwin je lah kan. Yang dah lama kahwin, dah honey star pun boleh juga. Serious? Yes, it's a considered private package also lah. So this private package sama, dia include tiket apa ni semua, cuma you tak ada dalam group.
See. You ada personalized mutawif yang tunggu you dekat luar. Okay Ustaz. Okay. I'm very interested to get to know about And this. after that, once tunggu you dekat luar, dia akan bawa you ziarah, dia akan bawa you umrah semua. Personalized mutawif. 1:2 lah. Yes, 1:2. And you tak naik bus, you naik JMC. Wow. Apa tu JMC? JMC yang kereta besar. Oh, yes. dia macam presiden dulu I know what you heard Seven-seater. about me when 50 Cent macam gitu. You keep me rolling. Itu kau tahu Syaitan. Oh, Okay, this is aku tahu pula interesting. ada honeymoon package. This is honeymoon package lah. Dia Because ada. Sorry. Go on. Ustaz, go Kau on. merepek, aku backhand kau. because I feel that maybe kita permulaan dalam rumah tangga tu nak kena dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama dan utama maybe we can do this lah. Tapi this one I need to be very clear and frank. Siapa yang baru mendirikan rumah tangga sebelum nak pergi umrah, especially for this honeymoon package, tolong tanya isteri punya haid. Oh I yes. see. Pasal this is very important. Oh, Walaupun yes, it's very yes, sensitive yes. issue. Kenapa? But we need to tell each and every one of our jemaah. Betul. Pasal kalau tak you akan rugi, you tak dapat buat umrah. You tak dapat buat ibadah. Oh. Kan orang Kau fikir pasal tu je kan? Kalau baik-baik mengaku, kau fikir pasal tu je kan? Betul. Aku dah agak dah. Betul. Aku masih dalam Ni nak pergi umrah, bukan nak pergi cruise. Tak ada, aku lupa. Astagfirullah. Masya Allah. Pasal Ustaz ni. Ustaz cakap honeymoon. Jadi aku pergi honeymoon lain bro. Aku lupa pasal umrah. Pistol lah kau ni. Aku dah agak dah. Mungkin ramai pendengar-pendengar sama seperti Yalah, awak. okay. To be fair to you lah bro. Kedai Ifan aku lupa. Sorry. Fokus hilang sekejap tadi bila honeymoon. Ustaz tak perasan tadi. Maklumlah saya ni ban. Dia sengih-sengih, dia punya ujung bibir dia sengih-sengih sikit. Pasal aku tengok ya Allah tu tak terfikir ya. Okey. Even yang bukan honeymoon package kalau ada yang dinamakan wanita tu, kita akan tanya. Yeah, of course. Is this date in conjunction of your dalam masa menses tak? Oh, I see. Kalau ada, we need to know bila. So usually saya pay admin semua wanita lah. Saya tak ada admin lelaki. It's gonna be awkward kalau Ustaz tanya orang rumah kau, awak punya head. Head bila? relax. Boleh saya tolong kirakan. Jadi Ni mungkin Ustaz ke gaini ni? mungkin kita kirakan, kita boleh tahu. Yes. You punya tu kita dekat Madinah, so masih okey. So betul nak masuk Mekah tu you dah bersih, all this kind of thing lah. Kita boleh advise. Tapi kalau dos yang betul-betul dia cakap dia pergi 7 hari tu in between Madinah and Mekah, saya cakap cari lain date. I don't want to waste your money. You dah pergi jauh-jauh, dah bayar 3,000, 4,000, you sampai sana, you duduk dalam bilik hotel. Baik you pergi Sentosa Cove. Betul. Sentosa Cove. Kan? Tu betul honeymoon juga. Tu honeymoon juga tu. Terasa gue. Tapi itulah itu pun lain lah. Kan? Tapi Ustaz tu kalau aku nak teruskan cakap tak, tu kalau dah pergi Sentosa Cove pun, kalau tengah gitu pun, itu pun kira rugi juga Ustaz. Itu nafsi-nafsi lah. Itu lelaki biasalah, tak kira. Lupa nak kira, tak tanya admin. Ustaz pancing tau. Bukan salah aku tau, Ustaz pancing tau. Kau tak tanya admin dulu sebelum pergi. Aku berpeluh sekejap. Arab suka Tak. Kau tahu tak, kita dah terperangkap dengan Ustaz punya trap tau ni. Ustaz pancing kita tau. Kau tahu tak? Aduh. Astaghfirullahaladzim. Rasakan. Itu pun rugi juga dah kalau pergi masa tu kata. Yeah, but true. But from what I know, there's several intervention measures kan yang some of them setengah wanita makan ubat untuk tahan head and everything. Kalau untuk umrah kita tak advise galakkan lah. Untuk haji yes. So, haji dalam setahun sekali je kan. So itu haji mungkin ada dalil-dalil ataupun ada pendapat ulama yang menggalakkan. Tapi kalau umrah, for me personally I would say no, because kadang-kadang bila you buat, dia akan lagi teruk. First, second, you buat tetap dia akan datang. Ya, correct. Kita nak melawan takdir Allah. Ya, betul. The third one is Jangan melawan takdir arwah. Arwah pula. Allah. Memang arwah agak hari tu. Aku berpeluh. Tak guna Marina Cove. ya Allah, subhanallah. Kita ustaz dah sampai gede kepala. Tak baik.
Okay. Serius. Fokus. But it's true. Dekat mana tadi? Lupa. okay. Semua dah lost focus. Pasal makan pil. Lebih lah. Tu. So ada yang cakap pasal injection all this kind of thing kan. So kita ada this satu jemaah in Syawal. Dalam bulan Syawal baru ni kita ada satu jemaah yang di-inject. Dia buat this injection untuk tahan haid dia. Tapi sampai dekat Madinah the second day InsyaAllah. terus datang haid. So dia cakap saya macam mana? Saya cakap Macam mana? dah datang kan. Dah datang takkan nak halau kan. Tunggu je lah. So kita harapkan hari yang berangkat pergi Mekah tu dah bersih. bersih lah. Tapi kita dekat Madinah cuma 5 hari. Yes. Usually wanita is 7 days. Kan maximum 14 days or 15 days. So kita kena ada langkah-langkah yang berjaga-jaga. So bila time hari yang nak berangkat Mekah dia masih uzur juga. So kita just masuk je Mekah. Lepas tu bila sampai sana dia tak buat umrah. Yalah. So dia punya last day dia dah bersih baru kita bawa dia pergi umrah. Tapi dapat lah. Dapat satu umrah. Alhamdulillah lah. Daripada tak ada kan. Tak ada. Nak kena ada contingency plan juga. Correct. Because dekat Mekah ni if you want to know tempat miqat ataupun tempat jatuh niat tu dekat Mekah lebih banyak. Yang paling dekat is Masjid Tanaim 7 or 11 km lah either one from Masjidil Haram to that place. So kalau you nak buat umrah you can just go take taxi pergi sana jatuh niat patah balik bikin tawaf sa'i dah habis you potong rambut dah. So you dah dapat satu umrah. So kalau wanita-wanita yang macam gitu we will help lah. So that's doing the bare minimum lah. Correct. Okay. Gone were the days dulu orang umrah, lepas umrah balik singgah mana-mana. Aku ingat lagi parents aku lepas umrah singgah Turkey tu. Balik on the way boleh Turkey. Boleh? Dulu. Tapi sekarang more straightforward, umrah 11 hari. Paling lama pun 11-12 hari. Pasal sekarang mungkin Turkey apa ni semua masih boleh lah. Kita masih boleh buat Turkey plus umrah. Macam kita ada nak buat this Aqsa plus umrah. Susah sikit lah. Masjid Aqsa. Wow. Tapi pasal nak masuk Aqsa ni susah. Susah sikit. Susah. Kita actually dah dapat 20 plus people. Cuma pasal There's no guarantee lah. pasal because of the situation there, kita punya tour guide pun cakap better don't take the risk lah. And kita pun agent baru, so better we tell jemaah now. Kita tak nak macam lagi 1 month before berangkat baru kita bilang. Jemaah mesti frustrated kan. Dah prepare. So better from now. So now we are focusing just for umrah lah Mekah Madinah. Mana kau ada soalan? Ada. This burning question dia dah berapa lama dia tahan tau Ustaz? Dah lama nak tanya Ustaz. Actually daripada last 2 weeks simpan ni question. Like what I said earlier on. Aku ketawa dulu. Like what I said earlier on Ustaz, kita berdua pernah kita ada tanya kita sendiri. Ni soalan dia yang kasih lah. Mungkin dapat tak kita pergi umrah? Ni, macam alih-alih bila dia cakap itu soalan kat saya terfikir sampai tak ni alangkah baiknya alangkah baik dapat pergi sama-sama. umrah. Tapi ada sebaliknya. Saya cakap aja kita pergi umrah lah, kita buat podcast kat sana. Saya cakap aja, dia cakap mana boleh buat podcast kat sana. Saya kenapa tak boleh? Niat umrah, kita buat umrah, lepas tu kita buat podcast. Kau cakap dengan Ustaz kau nak buat kat mana? Depan Kaabah. Ustaz tolong nasihatkan dia ni. Tak ada, okay. Maybe I'm wrong, I'm not sure. Aku tak tahu. Yalah. Niat kita nak pergi umrah. Betul. Kita buat dulu. Kita buat semua tawar apa semua kita buat. Okay. Lepas dah habis yang kita buat podcast depan Kaabah. Busy dok. Nawaitu kita biar nawaitu yang pertama kita selesaikan. Nama itu sama Radin lah. Yang kedua kita buat podcast lain daripada lain. Okay, idea ni bagus juga. Lah aku harapkan dia backup aku. Dia pun sama. Tak, kita okay. kalau benda yang berunsur dengan dakwah dengan keadaan yang diizinkan Why not? salah aja kan. But you cannot sit down and take all this thing and do lah. Orang tengah busy nak tawaf kau duduk benda. You kena bring the portable one lah maybe. Portable lah kita buat. Because sekarang dekat sana dekat dalam tu masih boleh buat handphone apa Tak boleh sekarang. So, boleh. Macam dulu diorang tak kasi buat handphone, apa tu tak boleh ambil gambar sekarang. Sekarang orang tengah tawaf diorang bikin live. So I think untuk unsur dakwah you nak buat nak bikin sharing session dekat dalam Masjidil Haram, bikin sharing dekat dalam Masjidil Haram, silakan dekat dalam Masjid Nabawi. Aku officially aku nak minta maaf dengan kau lah. Selama ni aku has always doubted you kan.
Sebab aku fikir kau punya idea ni merepek. No, nawai tu. At the end of the day nawai tu kita. Yes, Kita nak buat apa kat podcast tu ataupun that recording macam betul kita nak pergi sana. Tak plan InsyaAllah, why not? InsyaAllah. Busy Syah dah bawa ni semua. Taklah kita buat portable punya. Portable punya. Siapa tahu by then apa sponsor ke apa. Kita interview orang bagaimana umrah anda. Tak, mungkin by then kan. Awak yang umrah package ke honeymoon package? Tanya. Kita Tak ada. Aku nak selit. Kasi aku selit dulu lah. Siapa tahu Ustaz nak sponsor kita pergi. You never know. Bukan aku tak masuk apa-apa. Tak ada niat apa-apa. Podcast ini dibawakan khas untuk anak oleh Zaki Travel. Yeah, something like that. Why not? Kalau Ustaz boleh ulang 4 kali yang dia nampak muda, apa salah kita ulang 2-3 kali? Siapa tahu Ustaz nak sponsor kita. Dah habis kan? Belum. Yalah. Kalau ada sponsor. Payment habis sini kan? So but okay, true enough. Memang kita berdua siapa tahu lah insyaAllah satu hari dipermudahkan kita punya urusan kita. Kau kira apa? 3,000 tak berapa harga. Ustaz dia ada. Aku kan kau kira hari apa 7 hari. Tak. Bukan Harga. Okay. Penting harga je dah. Nak dapat tu harga dulu baru boleh fikir. Ustaz sejujurnya saya dalam rumah dah pasang niat. Dah been trying to look around lah untuk pergi umrah. I mean application. Kau nak ambil package mana? honeymoon. Tapi tak tahu lah nak Aku buat. boleh jadi admin. Aku kirakan betul-betul hari tu. Lepas ni kau telefon bini aku, kau try tanya dia. Aku nak juga dengar kau kena maki dengan bini aku. So my point is yes, we've been asking around. I mean people say keep your options open, suitable date and everything. But I like the point where Ustaz kata tak semestinya kita nak kena go through that peak period. Kadang-kadang orang yang bawa anak-anak tu memang betul nak kerjakan untuk sekolah, cuci sekolah everything. Tapi like for me and my wife, kita tak payah nak tunggu anak-anak untuk sekolah and everything. Kita lebih pergi. So it's best for us, for people like us to go during the off peak period lah. Mungkin it's a bit cheaper. Maybe it's not peak price. Mungkin Just a normal and tak terlalu price. ramai. Correct, tak terlalu ramai jemaah. dibandingkan. Tapi kalau kita pergi off peak period tu lagi tak ramai orang lah Ustaz. Depends. Depends, Saya tak percaya dengan cakap off peak ke peak. Tetap Mekah Madinah tetap ramai orang. Tapi selalunya yang kira yang betul-betul confirm plus chop betul-betul yang Ramadan. peak period Ramadan. Ramadan boleh jadi setiap solat tarawih tu 6 juta. Masya-Allah. Saya last 10 days tak pernah solat kat dalam masjid. Bukan tak semayang, tapi kena solat Dapat kat road. luar-luar lah. Solat kat road. It's like 700 meters away. Masya-Allah. You tak boleh masuk pun. Kita sampai bergaduh. Sampai bergaduh nak masuk. Polis orang tutup. Dah tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Banyaknya. Tapi tapi harga lain lah kalau Ramadan. Ramadan Jadi kalau dapat kat luar gate tu harga potong lah. tak, bukan pasal Dapat diskaun lah. itu kita pergi solat. Solat. Hotel tetap mahal. Oh I see. You kalau hotel yang macam kalau bulan biasa you pergi like 50 meters away from Masjidil Haram, compound Masjidil Haram, tu dia punya harga kalau kita bulan biasa about 3,500 to 4,000 gitu kan. Okay. Tapi kalau Ramadan dia boleh jadi 10,000. Wow. Satu malam about 6,000 rial. Satu malam. Rial berapa Singapura? Rial Singapore divide 2.5. So it's about 2,000 plus. Satu malam. So tu satu malam. Tapi you Wow, kalau itu ambil betul last 10 days, you kena ambil package of the 10 days. So it's 25,000. Dia tak ada macam 2 malam ke 3 malam, tak ada. You need to take all the 10 days. Wow. Dia block habis lah. So kita kena pergi hotel belakang-belakang sikit lah. Macam 500 meters away, maybe 700 meters away. Baru harga turun sikit tu. Tapi tetap mahal. Tetap kita akan buka package untuk economy package will be about 6,000 plus. Kalau deluxe package is memang 10k lah. Okay. Kau ada apa soalan lagi tak? Aku ada satu soalan last. Itu last. Aku simpan last. Simpan last. Tak ada lagi. Okay. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung recording kita. Dah pukul 5 pagi Itulah. Tu jam tu tak boleh percaya. Ni ikut tu Cairo. Soalan ni mungkin agak panas. Agak sensitif. Dah rasa dah panas. Panas lah. Apakah pendapat Ustaz? Sebab kita tahu sekarang ada setengah orang-orang yang berkemampuan. Diorang decide to ambil package VIP. Wow. Yang betul-betul VIP lah. VIP dia pergi ke tak? Itu lain cerita Ustaz. Itu kirim nama je kan ada. Tak, tapi ni dia pergi, tapi semuanya kira atas lah. Luxury. Masa I think baru-baru ni musim haji kita nampak even dekat dalam tentage dekat Arafah siap dengan buffet tu. Correct. I mean
sebagai seorang yang daif yang orang biasa-biasa, bagi saya kita nak pergi haji, nak kena experience the whole thing, the real thing. Tapi kalau dah macam go through that VIP treatment, it defeats the purpose. Because you are doing it in luxury. Correct. Pendapat Ustaz? Okay, pendapat saya yang luxury tu ketika buat ibadah ke keluar daripada ibadah. Can be both, can be either way, I don't know. Kalau dalam ibadah tu, then I will not suggest lah. Okay. Kalau macam mungkin kita punya nak jalan ke ataupun nak pergi sesuatu tempat dalam ibadah ni, dalam haji ni, tapi ada kereta orang angkatkan ke, orang buatkan ke, then that one is bukan kita buat ibadah, it defeat the purpose. Tapi kalau you cakap I want a good hotel, I want a good airline, I want a good transportation, pasal perjalanan daripada Jeddah pergi Madinah 5 jam 6 jam, keselesaan. Keselesaan, that one is up to your expenses lah. I see. Maybe for Singaporean saya ada experience of Singapore and Indonesian, you campak dorang mana hotel pun dorang akan survive lah. Singapore bukan tak survive, tapi dorang tak berapa selesa. Pasal dorang rasa saya tak nak cakap tu je. Tak apa, Ustaz tak nak cakap, saya cakap kan. Pasal dorang rasa that they have that spending power. Why not they just spend for a little amount, so that dorang lebih selesa untuk beribadah. Mungkin ada ramai daripada orang Singapura, dorang mindset satu. Mindset dorang nak, for me lah maybe kita nak toilet yang selesa. Okay. Betul tak? Kita nak toilet yang selesa. So dekat dalam Masjidil Haram tak ada toilet. You kena keluar Masjidil Haram untuk ada toilet, the public toilet. And public toilet you'll be shared among thousands of people. So sebab tu kita kadang-kadang package biasa, umrah biasa tu kita kasih hotel yang dekat-dekat. Pasal apa? Each time you boleh balik, you boleh qada hajat, dan you boleh patah balik masjid, you boleh angkat uduk dan sebagainya. So some of us maybe kita rasa yang kita ada duit and kita boleh gunakan itu untuk keselesaan luar daripada ibadah, silakan. Tapi kalau dalam ibadah macam orang buatkan ke apa, then that one is defeat the purpose of ibadah lah. Tapi kalau that what I say, macam untuk keselesaan lah, at the end of the day you have the money to pay for business class, then silakan. Pasal you cakap aku sampai, aku nak solat, aku nak ibadah ni, the objective lah. Nanti ada orang dah cakap kalau duduk, ada jemaah yang come to me that cakap I need to sit on business class, because kalau sampai usually kalau I duduk economy sampai jet lag, I will just tidur kat dalam hotel. Tidur. Tapi kalau dekat plane I will sleep properly dekat business class apa ni semua, pasal boleh tidur, boleh baring semua. Then I will be fresh. My jet lag tak lama, maybe a few hours or maybe one day. Then the next day I can start my activity. So if you feel that kind of situation, that kind of arrangement can make your ibadah better, can make your ibadah pada you fruitful, silakan. Wow, terima kasih Ustaz. We have never really looked, for me, aku tak pernah look at it that way lah. But I guess to each his own. Kalau betul-betul nak mengikut keselesaan, why not lah. Tapi kau nak kena mampu lah. Jangan sampai kau jual tanah, jual apa, nanti tu kena tapi orang-orang Indonesia dia do that. Baik itulah. Saya pun nak cakap Ustaz, jangan sampai nak pergi haji, pergi umrah, jual tanah, lepas tu nak stranded dekat airport. Tu negeri lain. Maybe orang-orang di Indonesia, their lifestyle, their standard of living is different from kita kat Singapura ni. They have been working all their life untuk pergi umrah atau pergi haji. So the objective is maybe it's the same objective, tapi to them kalau dah sampai sana dah macam alhamdulillah, asalkan aku I cover everything, aku dah no matter what, tidur beralaskan surat khabar pun janji sampai sana. I was inspired dengan Adam. Yes, this UK guy, right? UK guy, daripada dia jalan, dia sampai sana. Aku tengok dia buang tu batu, betul buang. Betul pakai geram tu. Yeah. So but that's where the whole experience is. How you want to experience umrah or haji itself. Correct. If despite all that, like I said earlier, tu pun ada juga orang tergamak nak tipu. Ni topik lagi. No, okay, let's not go there lah. But just touch a bit. Kita orang Singapore ni paling banyak pun simpan duit bonus, simpan duit gaji 3-4 bulan. Alhamdulillah kalau ada gaji, ada cukup, dia CPF cukup. Okay. Tapi macam orang-orang negeri jiran, jual tanah, gadai tanah, and everything, semata-mata nak pergi haji, nak pergi umrah. End up kalau kena tipu, perasaan orang macam mana? Tergamak ke kau nak tipu macam ini? So
diharapkan siapa-siapa yang tipu tu, good luck and take care lah. Ada tipa. Tipa. Tipu tertipu. Kau dah keluarkan tadi Okay, Manap. Anyway, terima kasih Ustaz Zaki Sama-sama. for sharing with us your services. Betul. Dan kalau ada orang nak lebih want to find out more information about your services, boleh pergi kat Kita punya FB dengan IG, Zaki Alwi Travel and Services. Zaki Alwi. Ustaz punya office yang dekat-dekat bukan tadi kau cakap. Ustaz punya office kat mana Ustaz? Tak, office saya dekat Syed Alwi. Sin Ming Lane. Sin Ming lah. Sin Ming Mid-View 18 Tak, Block 26. 26. Yang dulu bawa ada Grab kan. Sekarang Grab. Sekarang dekat Tampines. Dah pindah. Grab dah pergi Tampines. Ya, aku tahu. Aku dah cakap, aku dah dengar tadi. Aku pakai iPhone. Kau lupa Kat ke? Tampines sebelah Ya, aku Jabil. tahu. Okay, Ustaz, ada dah Ustaz nak ucapkan terima kasih pada Harap kerana introduce us dengan Ustaz. Jangan salah faham pendengar kita, this is not a paid advertisement. No. This is not Ustaz beli airtime ke apa nak promote. No. Kita as always in our podcast, kita berharap dengan perkongsian yang tak seberapa ni, InsyaAllah. orang kat luar sana, pendengar kita kalau dengar, tak banyak sikit dapat jadikan suatu benda yang positif, bermanfaat. Kita sama-sama lah kongsi pahala Ustaz jadi tak semestinya korang dengar episod ini kau nak kena ambil Ustaz. No, but the certain tips ataupun inputs given from Ustaz, kita boleh jadikan sandaran ataupun as a guideline lah. Kita boleh persiapkan diri kalau kita ada niat tu nak siapkan diri, bagaimana cara-caranya, kita boleh ikuti kelas-kelas ataupun apa services yang Ustaz nak kendalikan, insyaAllah. That's a good takeaway lah. Jadi sekali lagi kepada Ustaz, kepada your wife, kepada Harap, terima kasih lagi kerana sudi ke studio kecil kami untuk bersama-sama menjayakan recording session pada malam ini. Kita doakan yang terbaik untuk Ustaz. Amin, dan amin. semoga maju jaya Amin, dalam amin. apa jua yang Ustaz ceburi. Terima kasih. Nanti kalau ada honeymoon package, aku really interested dengan that lah. What is your biggest takeaway for this episode? Honeymoon package. No, that's not it, brother. Apa? That's not it. Apa? Nak kena kira betul-betul. Kalau tak rugi. Yelah, Okay, kesian. that one maybe satu tips lah. Betul-betul. Nak kena kira This one is tips lah kira-kira. Correct. Sebelum you buat ibadah, you need to know what you are doing. Secondly, before you sign up with any package, you ask dia punya clause dulu. Okay. Dia punya payment clause, or maybe what is included and what is not included. I see. Pasal kadang-kadang jangan termakan dengan harga ni murah, so kita terus terjun dekat tu. Nanti dia ada add-on. So you make sure you ask first. Doesn't mean with Zaki Alwi lah you nak pergi dengan lain travel agent, but you need to make sure what you need to know what you're paying for. Jangan you dah sampai baru kena add ni last dia punya harga gini kan. So you need to know first. It's okay kalau agent tu dia tak masukkan add-ons kan, harga let's say 2,000 plus, but dia tak dia tak masukkan add-ons, but you need to ask. Jangan nanti dah sampai you salahkan, cakap ni tak ada, ni tak ada, kata gini kata gitu. So at the end of the day you need to look for yourself lah. And lain-lain poster pun you kena belajar macam mana nak compare. Ni termasuk visa, ni tak termasuk visa, ni termasuk taxes, ni tak termasuk taxes. So you need to know how to weigh. So that's one of the tips lah yang kita Tadi aku nampak dekat Facebook satu package umrah satu per pax 1,200. Murah tau, 1,200. Tapi the catch is dia turun Bangkok, daripada Bangkok jalan kaki sampai mahal juga sih tu package 1,200 gitu. Bangkok 400 lebih 400 lebih. Itulah dia nak ambil untung kan. Maklum lah baru-baru Covid habis kan. Apa package tu? Apa package tu? Dia package perumahan. Nak merepek kan kau ni. Baiklah, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Itu saja daripada kami berdua. Saya Mim Alif Manap. Saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manap Mawi Show. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Check